Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Jalil kerana sudi mendengar pembentangan kumpulan kami. Kumpulan kami akan membentangkan meliputi tajuk salah laku, tingkah laku kurang sopan ataupun biadab bagi memenuhi keperluan subjek PGT 434 yakni pengurusan disiplin sekolah. Sebelum itu, sudilah saya memperkenalkan ahli kumpulan saya dan saya sendiri merupakan Nurul Akilah diikuti rakan saya yang lain Umi Kalsum, Aimi Alia, Syahir Laksana, Nurul Haslindah dan Nur Sabrina. Antara objektif modul ini adalah memberi kefahaman dan kesedaran kepada warga sekolah tentang tingkah laku biadab, mengklasifikasikan jenis tingkah laku biadab, memberi kesedaran kepada semua pihak dalam menangani tingkah laku biadab, menjadi panduan berhubung strategi pelaksanaan program perkembangan, pencegahan, pemulihan dan tingkah laku biadab, menjadi panduan kepada pihak sekolah untuk membina dan menguatkuasa peraturan sekolah berkaitan tingkah laku biadab. Matlamat, modul ini disediakan untuk memberi kefahaman dan kesedaran kepada warga sekolah tentang tingkah laku biadab, faktor yang menyebabkan murid terlibat dengan tingkah laku ini, kesan terhadap individu dan langkah untuk menangani tingkah laku biadab ataupun kurang sopan. Baiklah, sekarang kita beralih kepada konsep tingkah laku biadab. Okey, menurut Muhammad Nazar Muhammad tahun 90, tingkah laku biadab ialah tingkah laku pelajar yang menjejaskan kelicinan dan pembelajaran ataupun menjejaskan PDP lah. Menurut Kamus Dewan pula, tingkah laku biadab ialah berbagai ragam dan laku. Menurut Louis M. Baker 2001, tingkah laku biadab ialah apa yang kamu lakukan, cara berinteraksi atau beraksi serta bertindak balas terhadap persekitaran. Jenis-jenis tingkah laku biadab. Yang pertama, biadab kepada guru, biadab kepada kaki tangan, biadab kepada tetamu sekolah, berkelakuan kasar kepada murid ataupun kepada kawannya, berbahasa kesat ataupun berbahasa kasar kepada murid, meminum, membeli, menyimpan dan mengedar minuman yang memabukkan seperti arak lah dan sebagainya lah. Dan yang seterusnya, biadab ni membuang sampah merata-rata, ingkar arahan guru, ingkar arahan pengawas, meludah di tempat tidak sepatutnya. Itu merupakan contoh-contoh tingkah laku biadab ataupun tingkah laku kurang sopan. Kita akan melihat pula isu yang berkaitan dengan salah laku biadab ataupun kurang sopan. Menurut keratan akhbar atau di media sosial seperti Facebook dan sebagainya, kelakuan biadab ini sudah tidak lagi disembunyikan atau dipandang enteng kerana pada generasi kita pada hari ini lebih agresif dalam menunjukkan kebiadaban mereka terhadap orang lain. Situasi yang paling menyedihkan adalah pelajar itu sendiri sudah berani untuk berkelakuan biadab ataupun tidak sopan kepada guru mereka. Umumnya, kita ketahui zaman persekolahan terdahulu, pelajar amat takut dengan guru, tetapi keadaan ini sudah berubah di mana guru sudah tidak lagi dihormati oleh sesetengah pelajar. Paparan slide ini membuktikan bahawa masalah biadab ini dalam kalangan pelajar adalah semakin serius dan hal ini perlu diambil tindakan tegas oleh semua pihak, terutama pihak sekolah kerana ia melibatkan akhlak diri pelajar dan juga masalah disiplin. Baiklah, saya akan teruskan dengan faktor tingkah laku biadab. Pertama, faktor pengaruh rakan sebaya. Kedua, media massa. Ketiga, masalah keluarga. Keempat, faktor persekitaran. Dan kelima, faktor kurang pendidikan agama. Faktor pertama, pengaruh rakan sebaya. Rakan-rakan akan menjadi tempat luahan segala masalah dan perasaan mereka berbanding ibu bapa dan gurunya. Rakan juga menyediakan peluang kepada remaja tersebut untuk mendapat kebebasan dalam perbuatan dan percakapan tanpa sekatan. Remaja juga akan mengikut tingkah laku yang biadab daripada rakan-rakannya. Kedua, pengaruh media massa. Pelajar atau remaja ini akan mudah terpengaruh dan terikut dengan media massa dengan meniru tingkah laku budaya barat yang kurang sopan ataupun biadab. Pelajar mudah akses dalam internet yang menunjukkan aksi ataupun tingkah laku yang kurang sopan itu. Faktor ketiga ialah masalah keluarga. Ibu bapa yang bercerai, masalah keluarga, masalah kewangan dan lain-lain ini. Pelajar ini kurang kasih sayang daripada ibu bapanya dan kurang mendapat perhatian. Pelajar tidak dapat meluangkan masa bersama keluarga. Masalah ini menjejaskan perkembangan remaja dan proses personaliti remaja tersebut. Remaja atau pelajar ini akan lebih cenderung bersama rakan-rakannya. Manakala faktor persekitaran pula, tempat tinggal yang tidak selesa adalah salah satu faktor yang menyebabkan remaja banyak meluangkan masa di luar daripada rumah sendiri. Sesetengah remaja menggunakan nama kumpulan atau geng mereka untuk menimbulkan rasa takut kepada rakan-rakannya.
Jadi, mereka akan berani untuk melakukan tingkah laku yang biadab ataupun kurang sopan itu. Faktor terakhir ialah kurang didikan agama. Ibu bapa tidak mempunyai masa untuk menghantar anak ke kelas agama tersebut. Dan ibu bapa juga lebih mementingkan mencari sumber rezeki sehingga lalai memberikan didikan agama kepada anak-anaknya. Sebagaimana yang diketahui umum, tingkah laku biadab atau kurang sopan ialah perbuatan atau tingkah laku yang bercanggah dengan tata kelakuan yang diterima umum. Oleh itu, kelakuan negatif ini semestinya akan membawa pelbagai kesan buruk kepada si pelaku, iaitu murid itu sendiri. Bukan itu sahaja, pihak sekolah dan ibu bapa atau penjaga juga akan turut terkena tempias akibat sikap buruk pelajar-pelajar yang biadab. Berikut saya nyatakan kesan-kesan tingkah laku biadab seseorang pelajar terhadap dirinya sendiri, pihak sekolah dan juga keluarganya. Kesan tingkah laku biadab terhadap murid itu sendiri yang pertama ialah keruntuhan akhlak. Pelajar yang biadab akan sering bercakap dengan bahasa yang kasar dan tidak beradab. Perkara ini akan menunjukkan akhlak pelajar tersebut semakin merosot. Pelajar-pelajar seperti ini juga akan bersikap kurang sopan apabila berkomunikasi dengan orang sekelilingnya. Di samping itu, pelajar yang biadab juga akan cenderung terlibat dengan masalah disiplin seperti merokok dan minum minuman keras. Selain itu, disebabkan oleh sikap mereka yang biadab, pelajar-pelajar ini akan mula hilang rasa hormat kepada orang lain. Mereka juga akan bersifat agresif dan sukar untuk dikawal. Seterusnya, kesan tingkah laku biadab yang kedua ialah imej dan prestasi pelajar merosot. Umumnya, pelajar yang bermasalah akan sering dipanggil untuk berjumpa dengan unit bimbingan dan kaunseling. Pelajar yang bermasalah juga akan mempunyai rekod salah laku di dalam buku laporan disiplin sekolah. Kesannya, pelajar tersebut akan dipandang rendah oleh guru-guru, kaki tangan sekolah dan pelajar yang lain. Dengan itu, pelajar tersebut akan menjadi perhatian dan bualan para guru, terutamanya guru-guru disiplin. Di samping itu, pelajar yang bermasalah akibat biadab dan kurang sopan juga akan mudah hilang tumpuan terhadap pelajaran. Akhirnya, mereka akan memperoleh keputusan yang corot. Dan kesan tingkah laku biadab terhadap seseorang individu pelajar yang ketiga pula ialah terlibat dengan gejala sosial. Pelajar yang biadab ini semestinya dianggap sebagai pelajar yang bermasalah. Oleh itu, mereka ini akan mudah terjebak dengan gejala sosial di mana amalan tingkah laku kurang sopan yang diamalkan mereka akan menjadikan pelajar-pelajar ini hilang pertimbangan dan seterusnya sukar untuk membezakan antara perkara yang baik dengan perkara yang buruk. Seperti yang telah saya katakan tadi, sikap biadab seseorang pelajar akan turut memberi kesan kepada orang sekelilingnya. Antara kesan tingkah laku biadab pelajar kepada sekolah ialah menggugat perpaduan dalam kawasan sekolah. Penggunaan kata-kata yang kasar dan kesat oleh seseorang pelajar kepada orang sekelilingnya akan mewujudkan provokasi yang boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan. Di samping itu, keamanan dan perpaduan di antara kaum juga boleh turut terjejas. Pelajar yang biadab akan hilang rasa hormat terhadap guru, kaki tangan dan juga rakan-rakannya yang lain. Kesannya, amalan hormat menghormati di dalam kawasan sekolah akan mula pudar. Seterusnya, menjejaskan imej baik sekolah. Pelajar yang mempraktikkan amalan kurang sopan dan biadab akan meningkatkan kadar masalah disiplin sekolah. Hal ini akan menyebabkan prestasi sekolah semakin merosot. Rekod masalah disiplin sekolah juga akan turut meningkat. Pihak pentadbir sekolah pula perlu berhadapan dengan pihak atasan untuk membincangkan tentang permasalahan yang timbul di sekolah. Di samping itu, apabila prestasi sekolah merosot, ibu bapa pelajar yang lain pula tidak mahu untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah berkenaan kerana reputasi disiplin sekolah yang buruk. Dan akhir sekali, kesan tingkah laku biadab terhadap keluarga. Apabila pelajar bersikap kurang sopan lalu menimbulkan pelbagai masalah, maruah keluarga akan tercemar. Orang sekeliling akan mula memperlekehkan ibu bapa dan keluarga disebabkan oleh kelakuan anak yang buruk. Ibu bapa akan sering dipanggil untuk hadir ke sekolah kerana kesalahan salah laku anak-anak. Apabila terjadinya keadaan ini, ibu bapa dan keluarga akan mula menghadapi tekanan disebabkan oleh kelakuan anak yang buruk. Begitulah antara kesan-kesan negatif tingkah laku biadab pelajar terhadap diri sendiri, sekolah dan juga keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan teruskan dengan langkah menangani salah laku tingkah laku biadab. Terdapat beberapa langkah untuk kita menangani salah laku tingkah laku biadab ini di sekolah. Yang pertama ialah dari segi peranan pengurusan sekolah, dan yang kedua adalah memantapkan pengurusan disiplin di sekolah, dan yang ketiga adalah peranan dari pihak lain. Dari segi peranan pengurusan sekolah, yang pertama peranan sebagai pengetua. Pengetua ni beliau berkuasa sepenuhnya terhadap pengurusan disiplin sekolah, dan beliau berfungsi untuk memberi kesedaran kepada warga sekolah tentang salah laku tingkah laku biadab dengan melaksanakan beberapa program, dan beliau juga kena pastikan laporan perkembangan isu disiplin sekolah disampaikan kepada pihak PPD dan juga JPN.
Okey, dari segi peranan penolong kanak-kanak dan murid pula, beliau bertanggungjawab atas segala arahan daripada pengetua. Beliau bertanggungjawab untuk merancang, menyelaras dan memantau program yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Pengurusan Disiplin di sekolah. Beliau melaporkan kes kepada pengetua dan menyediakan laporan kepada PPD, dan beliau juga memberi kefahaman yang sebatnya kepada guru dan murid tentang implikasi ke atas tindakan salah laku biadab. Okey, seterusnya peranan pengurusan sekolah pula dari segi peranan penolong kanan co-curriculum dan penolong kanan petang. Okey, mereka ini berperanan untuk bertanggungjawab atas segala arahan daripada pengetua. Mereka juga haruslah melaporkan kes kepada pengetua, dan mereka juga sama seperti penolong kanan hak dan murid tadi, kena memberi kefahaman yang sebaiknya kepada guru dan juga murid tentang implikasi ke atas tindakan salah laku biadab, dan juga mereka akan menerima aduan kes tingkah laku biadab dan menjalankan tindakan susulan. Okey, peranan guru disiplin pula. Guru disiplin ini bertanggungjawab kepada pengetua untuk merancang, menyelaras dan melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Disiplin Sekolah, mengenal pasti mana-mana murid yang berisiko yang terlibat dalam salah laku tingkah laku biadab dan menjalankan kesiasatan kesahihan aduan tersebut, mengambil tindakan yang sewajarnya kepada murid yang melakukan kesalahan tingkah laku biadab dan merekodkan semua kisah laku murid dalam SSTM. Okay, peranan pengurusan sekolah dari segi peranan guru bimbingan dan kaunseling. Okay, guru bimbingan dan kaunseling ini akan mengenal pasti murid yang berisiko yang terlibat dalam masalah tingkah laku biadab. Mereka akan menerima dan melaksanakan sesi kaunseling kepada murid dan mendapatkan maklumat kes tingkah laku biadab, merekodkan sesi kaunseling yang melibatkan kes tingkah laku biadab, dan mereka juga bertanggungjawab untuk melaksanakan sesi kaunseling secara kelompok atau individu kepada murid yang terlibat dengan kes tingkah laku biadab. Dan peranan ketua warden pula, mereka bertanggungjawab terhadap murid di asrama. Mereka akan memupuk nilai murni dalam kalangan penghuni asrama. Mereka haruslah sentiasa peka terhadap kelakuan murid di asrama dan sentiasa bersedia menerima aduan murid asrama dan membuat siasatan. Peranan guru kelas atau guru tingkatan pula, mereka kena sentiasa peka terhadap murid-murid yang mula berbuat biadab terhadap mereka ataupun terhadap mana-mana persekitaran mereka, dan memupuk nilai murni dan kalangan murid di dalam kelasnya dan sentiasa bertindak adil terhadap murid-murid. Dan seterusnya, sentiasa memberi nasihat kepada murid untuk memupuk sifat nilai-nilai murni dalam diri. Dan peranan guru agama atau guru moral, mereka kenalah menjadi personal rujukan untuk bimbingan kerohanian, sahsia dan moral. Mereka menjalankan program kerohanian untuk membina sahsia diri yang baik. Mereka bertanggungjawab untuk menyampaikan tazkirah atau nasihat berkaitan dengan kebaikan, menjaga adab dengan semua orang, dan seterusnya menerima aduan dan beri nasihat serta menerangkan implikasi dan perbuatan biadab dari sudut agama dan moral. Okay, seterusnya saya akan teruskan dengan langkah menangani salah tingkah laku biadab ini. Kita tengok dari memantapkan pengurusan disiplin sekolah. Dari memantapkan pengurusan disiplin sekolah ini, kita kena tengok dari peraturan sekolah dan juga program berfokus untuk salah laku tingkah laku biadab. Yang pertama, peraturan sekolah. Peraturan sekolah ini perlulah dikaji dan disediakan mengikut keperluan sekolah. Dan pengurusan sekolah juga perlulah memastikan peraturan sekolah sentiasa difahami oleh semua murid. Kelemahan peraturan sekolah ini sebenarnya boleh menyebabkan berlakunya masalah disiplin, termasuklah kesalahan tingkah laku biadab. Dan pihak sekolah perlulah sentiasa mengemaskini peraturan sekolah dari semasa ke semasa dan mengenakan tindakan yang sepatutnya kepada murid yang melakukan kesalahan disiplin, terutamanya untuk salah laku tingkah laku biadab ini. Dan yang kedua pula ialah kita tengok dari segi program berfokus. Okay. Program berfokus ini dirancang dan dilaksanakan mengikut keperluan salah laku yang berlaku di sekolah berdasarkan maklumat SSDM dan adu disiplin. Pemilihan program ini adalah dibuat bersesuaian dengan pelbagai kes laku murid di sekolah, dan penilaian program dilakukan bagi mengetahui keberkesanan sesuatu program berfokus yang dilaksanakan. Melaksanakan program yang berteraskan nilai-nilai murni dan kesopanan. Teruskan dengan peranan pihak lain, iaitu peranan selain daripada pengurusan sekolah. Dan peranan pihak lain ini, yang pertama kita tengok dari segi peranan ibu bapa. Dan ibu bapa ini adalah orang yang paling dekat dengan murid-murid, dan boleh katakan didikan ini bermula dari rumah. Jadi peranan ibu bapa ini sebenarnya adalah sangat besar untuk memastikan anak-anaknya mempunyai nilai murni yang baik dan sentiasa bersopan santun dengan orang lain. Jadi ibu bapa bertanggungjawab memberi didikan yang sempurna kepada anak-anak. Ibu bapa menunjukkan tauladan yang baik kepada anak-anak supaya boleh jadikan contoh untuk anak-anak. Ibu bapa adalah menerapkan nilai-nilai murni dan kesopanan dalam diri setiap anak-anak mereka, dan ibu bapa juga perlulah sentiasa mendidik anak-anak untuk sentiasa menghormati orang lain, terutamanya kepada yang lebih tua. Dan yang kedua pula ialah kita tengok dari segi peranan media massa. Media massa ini mereka perlulah atau bertanggungjawab untuk menayangkan cerita, filem atau drama yang berunsurkan kesopanan atau nilai-nilai murni untuk tontonan kanak-kanak dan remaja bawah umur 18 tahun. Dan mereka bertanggungjawab dalam penyediaan siaran berita yang jelas dan betul secara berkala. Okay. Peranan media massa ini sepatutnya tidak boleh memaparkan cerita-cerita yang tidak sesuai ditayangkan, cerita-cerita yang ditayangkan
perlulah sesuai dengan umur penonton dan juga setiap kali hendak menayangkan suatu berita itu juga, berita itu perlulah jelas dan betul dan tidak boleh menayangkan berita-berita yang tidak benar. Yang seterusnya adalah peranan agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan. Okey, mereka ini berperanan untuk menganjurkan kempen, ceramah dan pameran di sekolah, memberi kesedaran dan kefahaman tentang murid tentang pentingnya patuh kepada undang-undang, melaksanakan aktiviti yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai murni dan memberi kesedaran dan kefahaman kepada ibu bapa tentang pentingnya didikan dari rumah. Okey, untuk modul ini juga kami ada menyediakan beberapa cadangan aktiviti untuk menangani tingkah laku biadab di sekolah. Dan untuk aktiviti yang pertama iaitu FM Sekolah, jom bercerita dengan Encik Sopan. Okey, aktiviti ini adalah semasa waktu rehat. Sasaran ialah semua murid di sekolah. Dan objektif untuk aktiviti ini yang pertama ialah mendengarkan murid dengan perkara-perkara yang bermanfaat seperti cerita yang penuh dengan pengajaran atau manfaatnya beradab dalam kehidupan seharian, mendidik murid menjadi seorang yang beradab dan bersopan santun, menyadarkan murid bahawa setiap cerita mempunyai pengajaran dan nilai-nilai murni, dan yang keempat, mewujudkan suasana sekolah yang kaya dengan budi bahasa. Okey, cara pelaksanaan. Okay, aktiviti ini adalah seperti radio. Okey, dan setiap kali waktu rehat murid-murid akan didengarkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Tapi FM sekolah ini, iaitu radio sekolah, bagi slot jom bercerita dengan Encik Sopan jalankan sebanyak 2 minggu sekali. Okey, slot ini berjalan dengan seorang DJ, seorang yang berperanan sebagai DJ dan seorang lagi berperwatakan sebagai Encik Sopan. Dan Encik Sopan ini akan bercerita mengenai cerita rakyat, kisah benar atau cerita pendek dengan penuh gaya untuk menarik perhatian murid-murid. Tetapi identiti Encik Sopan ini adalah dirahsiakan dan Encik Sopan tidak akan menggunakan suaranya yang sebenar. Okay. Kisah-kisah yang diceritakan ini mengandungi nilai-nilai murni untuk memberikan pengajaran kepada murid-murid tentang pentingnya beradab dalam kehidupan seharian. Okey, saya akan bicarakan sedikit tentang aktiviti 2. Aktiviti 2 dinamakan Hari Sukarelawan Sekolah. Okey, masa untuk aktiviti ini ialah setelah tamat waktu PDP. Kumpulan sasaran bagi aktiviti ini ialah tingkatan 1 hinggalah sehingga tingkatan 5. Jadi objektif untuk aktiviti ini ialah melahirkan rasa hormat dalam diri murid terhadap orang yang lebih tua, terutamanya pekerja-pekerja sekolah seperti pekebun, penyapu sampah dan lain-lain lagi. Okey, cara pelaksanaan aktiviti ini ialah setelah tamatnya waktu PDP, murid-murid akan pergi solat Zuhur. Setelah itu mereka akan berkumpul di satu tempat yang sepatutnya dan mereka akan dipecahkan mengikut kumpulan, dan setiap kumpulan ini akan bertugas menerima tugasan-tugasan lain seperti menyapu, berkebun dan lain-lain lah. Jadi aktiviti ini merupakan ilham daripada negara Jepun, di mana sekolah-sekolah di Jepun menggunakan cara begini untuk membersihkan sekolah mereka. Itu sahaja, terima kasih. Baiklah, bagi aktiviti yang ketiga adalah aktiviti yang direka dan dicipta oleh saya sendiri. Nama aktiviti yang boleh mengatasi ataupun membantu pelajar masalah tingkah laku biadab ataupun kurang sopan, iaitu satu bahasa, RM1 Malaysia. Mungkin nampak pelik kan, kenapa ada kaitan dengan duit? Okey, tak apa. Objektif aktiviti ini adalah untuk membentuk diri murid untuk sentiasa bercakap dengan baik. Yang kedua adalah mendidik diri murid untuk menerima balasan setiap tingkah laku ataupun kesalahan yang mereka lakukan. Masa yang diperuntukkan adalah sepanjang waktu kelas ataupun di sekolah ataupun di dalam kelas. Sasaran adalah pelajar yang bermasalah tingkah laku kurang hajar ataupun kurang sopan, ataupun semua pelajar dalam kelas. Okey, bagaimana aktiviti ini dijalankan? Yang pertama, aktiviti ini mestilah dilakukan di dalam kelas. Okey, guru perlu menyediakan sebuah tabung di dalam kelas. Tabung ini adalah ikut kreativiti guru itu sendiri ataupun pelajar, sama ada untuk membelinya ataupun membuat daripada bahan terpakai. Yang kedua adalah guru atau wakil pelajar dalam kelas perlu berperanan mendengar dan melihat tingkah laku mana-mana pelajar yang dianggap biadab ataupun kurang sopan, sama ada dari segi percakapan maupun perbuatan mereka di dalam kelas, sama ada kepada guru ataupun rakan-rakan. Sekiranya pelajar berbuat demikian, maka pelajar tersebut perlu membayar setiap perbuatan biadab mereka sebanyak RM1 bagi satu kesalahan. Bermakna, sekiranya pelajar memanggil rakannya dengan perkataan yang tidak baik kepada 5 orang pelajar dan dikenal pasti oleh ketua ataupun wakil pelajar ataupun guru itu sendiri, maka pelajar tersebut perlulah membayar 5 kali ganda berdasarkan
nilai RM1. Okey, guru ataupun wakil pelajar perlu memantau tingkah laku ini dan hendaklah menerangkan salah laku yang dilakukan dan menegur untuk berkelakuan sopan. Kesannya, pelajar akan berubah watak di dalam kelas demi menyelamatkan duit mereka yang semakin banyak masuk ke dalam tabung. Namun begitu, suka saya ingatkan bahawa RM1 Malaysia adalah nilai yang tidak tetap. Oleh itu, guru ataupun wakil pelajar yang menubuhkan aktiviti ini boleh menentukan sendiri harga ataupun jumlah yang perlu dikenakan kepada pelajar yang melakukan kesalahan sewaktu melaksanakan aktiviti ini. Bagi aktiviti cadangan yang keempat, nama aktiviti ialah Aku Cerminan Kamu. Objektif aktiviti ialah untuk memupuk sikap tanggungjawab dalam diri setiap murid dan menggalakkan mereka membuat refleksi ke diri. Aktiviti ini dilakukan di dalam dewan di mana beberapa pelajar yang bermasalah biadab dihimpunkan dan diberikan tugas memimpin pelajar yang lain. Pelajar-pelajar sasaran diberi pendedahan awal terlebih dahulu tentang kaedah menjadi pelajar yang baik dan cara berkomunikasi yang betul dengan bimbingan dan bantuan dari guru kaunseling. Kemudian, apabila selesai diberi pendedahan, pelajar sasaran diberi tanggungjawab untuk membimbing sekumpulan pelajar yang lain tentang kaedah menjadi pelajar yang baik dan cara komunikasi yang betul. Aktiviti-aktiviti yang sesuai juga dijalankan untuk menjadikan program lebih menarik dan input yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Setelah program selesai, pelajar sasaran diminta untuk membuat refleksi diri dan penilaian terhadap program yang telah dijalankan. Aktiviti yang membantu mengatasi masalah tingkah laku biadab di sekolah. Aktiviti yang kelima iaitu diberikan nama aktiviti Guruku Sayang. Masa yang dilaksanakan adalah sepanjang sesi persekolahan tersebut. Sasaran yang diberikan adalah untuk semua pelajar. Objektif aktiviti ini ialah untuk membentuk pelajar rasa hormat kepada guru mereka. Kedua, mendidik pelajar mengikut arahan guru. Cara pelaksanaan aktiviti tersebut adalah guru akan memberikan arahan kepada pelajar apabila habis setiap sesi pengajaran mengikut subjek untuk membawa barang guru mereka ke bilik guru. Setiausaha kelas perlu membuat jadual untuk pelajar membawa barang guru secara bergilir-gilir. Setiap pelajar akan membawa barang gurunya dengan bergilir-gilir mengikut jadual yang ditetapkan. Pelajar juga akan mendapat pujian daripada guru sehingga pelajar akan terbiasa untuk menolong dan menghormati guru tersebut. Kesannya aktiviti ini dapat melatih pelajar untuk berhormat kepada guru mereka dan aktiviti ini melatih pelajar untuk melakukan tingkah laku yang sopan dan kurang biadab. Seterusnya kita beralih kepada aktiviti yang boleh dibuat untuk menangani masalah biadab ni. Aktiviti ini dinamakan Photoshop, iaitu masa dilakukan sepanjang sesi persekolahan. Sasarannya murid-murid yang bermasalah tingkah laku biadab. Bahan yang digunakan gambar 4 keping di mana gambar itu ketika berhadapan dengan ibu bapa sebelum ke sekolah, ketika sampai di sekolah, ketika dalam kelas sewaktu PDP dan yang terakhir gambar yang digunakan ialah ketika balik dari sekolah seperti berdoa ataupun bersalaman dengan guru. Okey, objektif yang dibuat ialah untuk mengenali adab yang baik dengan ibu bapa, guru dan rakan-rakan. Objektif kedua, membantu peserta berkongsi pengalaman tingkah laku yang beradab. Yang ketiga, mempraktikkan adab-adab yang baik ketika berinteraksi dengan warga sekolah dan pelbagai lapisan masyarakat. Cara pelaksanaan aktiviti ini. Okey, pertama, pelajar berkumpul dalam kumpulan yang kecil. Lepas tu kemudian guru mengedarkan gambar-gambar mengikut situasi sekolah tu lah, yang 4 tadi tu. Okey, kemudian guru meminta para pelajar menyatakan adab yang sepatutnya perlu dilakukan oleh pelajar. Yang seterusnya, guru membuat rumusan keseluruhan tentang aktiviti yang telah dijalankan. Semoga dengan aktiviti yang dicadangkan ni dapat menangani isu-isu berkaitan tingkah laku biadab ataupun tingkah laku sopan di sekolah. Jadi apa yang saya boleh simpulkan pada hari ini ialah salah laku biadab ni merupakan salah satu cabaran yang besar dalam dunia pendidikan di negara kita. Justru itu, pihak kerajaan atau masyarakat ataupun sekolah perlulah mencari ikhtiar untuk mengelakkan pelajar kita daripada melakukan perbuatan ini lagi. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi kalau pelajar kita tidak lagi biadab pada guru-gurunya atau orang tuanya, tidak mustahil negara kita akan berjaya melahirkan modal insan kelas pertama.